So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita sambung untuk chapter 2, lesson 1. Okay, so sehari tu kita dah belajar tentang ticker tape. Okay, so hari ni saya nak terangkan tentang stroboscopic photograph. Okay, you sentiasa kena keep on communicate with me ya. Sebab kalau you tak communicate with me, I don't know whether you can hear or you cannot hear my voice. Okay, now I want to hear your voice. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, now yang ini yang bentuk macam kipas ni, ini ialah stroboscope. Okay, so stroboscope ni dia ada slit, celahan-celahan kosong yang celah-celah kosong. So bila you pusingkan dia boleh rotate. Okay, so kita akan melihat gerakan objek menerusi celahan-celahan yang kosong ini. Okay, so kita ada dua jenis stroboscope. Yang pertama ialah mechanical stroboscope. This one, mechanical stroboscope. Okay, yang ini. Okay, so mechanical stroboscope ni you kena tahu macam mana nak kira dia punya frekuensi. So formula untuk frekuensi stroboscope ialah F equal to N darab dengan P. Okay, N is the number of slit, bilangan slit yang ada pada stroboscope tersebut. Contoh kalau you tengok gambar rajah yang diberikan dekat sebelah ni, yang ni gambar ni, berapa bilangan slit dia? Girls, how many slit? Yes, so ada 4. So bilangan N ini you isikan dengan 4. Okay, kemudian P ialah frekuensi of the rotation. Berapa frekuensi putaran stroboskop itu. Jadi untuk dapatkan frekuensi stroboskop, so formula untuk mechanical stroboskop tadi saya bagi F equal to NP. Okay, so N itu ialah number of slit and P ialah frequency of the rotation of the stroboscope. Okay, so itu untuk mechanical stroboscope. Alright. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. Boleh. Alright. So F equal to NP tadi adalah untuk mechanical stroboscope. Kemudian kita ada yang kedua ialah electronic stroboscope. Okay, electronic stroboscope ini dia adalah digital, dia macam kamera. So that kamera yang menghasilkan flash yang banyak. You boleh tengok kamera tu dia keluarkan flash yang sangat banyak so sama juga fungsi dia. Flash tadi itu adalah untuk merakam gambar. So gambar-gambar itu adalah turutan gambar yang actually benda tu sedang bergerak tapi dirakam dalam bentuk flow of motion Okay, so untuk electronic stroboscope, cara nak kira frekuensinya ialah frekuensi electronic stroboscope sama dengan frekuensi flash yang terhasil daripada kamera stroboscope tu. Okay? So boleh dengar tak? Boleh. Boleh faham ya? Okay, so kita ada dua jenis, mechanical stroboscope, electronic stroboscope ya. Mechanical frekuensi nak kira ialah bilangan slit darabkan dengan frekuensi rotation. Electronic stroboscope kita macam mana nak kira frekuensi dia? Kita kira frekuensi flash yang terhasil. Okay, next kita tengok contoh. Contoh yang pertama tadi yang ni Okay. So tengok, boleh nampak Okay. The following figure, a stroboscopic photograph, shows a metal ball move along a horizontal plane. Okay, dalam gambar rajah ni, you nampak metal ball. Sebenarnya ada berapa metal ball kalau you tengok dalam gambar ni? How many metal ball yang ada? 7. Are you sure it is 7 or only 1 metal ball? 1. Is it 7 or is it only 1 metal ball? Metal ball. Ada berapa? Ada 1 sahaja. Yes. Actually, the picture shows the motion of a metal ball. Satu metal ball yang sedang bergerak tetapi pergerakannya dirakam oleh stroboscope.
Kan tadi saya kata the function of the stroboscope is to freeze the motion of the object. Jadi hasilnya apabila stroboskop tadi merakam pergerakan metabol ini, hasil yang dia tunjukkan adalah seperti dalam gambar rajah. Can you see? This is the flow of the motion. The flow. Susunan pergerakan metabol yang sedang bergerak. Tapi yang ini telah dibekukan dalam bentuk gambar. Okay. Boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Boleh ke? Boleh. Jadi in this picture, dia ada 7 metabol. Actually dia cuma ada satu saja. Okay? So dia hanya ada satu sahaja gambar tu. So dia kata kat situ, the photograph is taken by using a camera and a mechanical stroboscope. Okay? So dia bagi dekat situ, bilangan slit ada berapa? Ada 8 slits, rotate with frequency berapa? 5. Yes, 5 Hz. Okay, now soalan yang pertama A. State the type of motion of the metal ball. Okay, jenis pergerakan. Sebelum ni you all dah belajar tentang kita dah belajar tentang pergerakan kan? Ingat lagi tak? Velocity, constant velocity lah, increases velocity lah, yang ni yang kita belajar sebelum ni. Ingat lagi tak? Ingat. Ya. Kalau pergerakan macam gini, nama dia velocity increases not uniformly, acceleration dia accelerate constantly. Okay, ingat lagi tak? Okay, you fokus kepada, nampak tak ticker tape ni? Nampak tak ticker tape? Ticker tape yang dalam gambar ajar ni. Ticker tape ini, dia menunjukkan pergerakan dotted line tu kan. Okay, kalau you tengok yang sebelum ni pun saya ada tunjuk. Okay, nampak? Yang ni. Nampak tak? So what can you say about the dotted point yang ada pada ticker tape ni? Semua jarak dia adalah constant. Sama. Betul tak? Jarak dia semua adalah sama. So jarak antara titik-titik ini samalah juga dengan gambar yang terhasil oleh stroboskop. Kalau kita nak nyatakan the type of motion tu, you kena refer kepada bilangan titik-titik ni, kedudukan titik-titik antara satu sama lain kalau dia pakai ticker tape. Kalau dia pakai stroboskop, you kena tengok jarak antara gambar-gambar yang terhasil tu. Okay, so contoh dalam gambar rajah ni, yang saya bulatkan warna merah ni, kita nak tentukan type of motion dia, you tengok jarak antara setiap titik tu constantly sama, betul tak? Constant jarak dia. Jadi kita nak nyatakan type motion, kita kena sebut dua, sama ada velocity ataupun acceleration. Jadi kalau you nak kata dia velocity, so kita sebut dia velocity constant. Apa type motion dia? Velocity constant. Kenapa kita dapat velocity constant? Sebab jarak antara Sebab jarak titik-titik. Distance between the ticks tu sama. Betul? Okay. So itu kalau kita gunakan velocity constant. Bila kita gunakan acceleration, maka accelerationnya adalah zero acceleration. Okay. So type of motion you boleh nyatakan melalui dua sebutan. Satu menggunakan sebutan velocity, satu melalui sebutan acceleration. Okay, so kalau kita sebut velocity untuk titik-titik yang sama jarak antara satu sama lain, kita akan sebut dia sebagai velocity constant. Okay, velocity constant juga membawa makna zero acceleration. Okay, faham Boleh ya? Kalau velocity constant maknanya acceleration dia kena zero. Sebab, okay, velocity constant ni contohnya macam saya selalu cakap kat awak, ayah awak bawa kereta. Dia tekan minyak constantly 60 km per hour. Daripada rumah awak ke pasaraya yang paling dekat. Maknanya minyak tu sama aja nilai dia. Kelajuan kereta awak tu ialah 60 km per hour. Sama kan? Jadi kalau kita gunakan ticker tape, titik antara setiap dotted tu akan sama. So kita katakan type of motionnya adalah constant velocity. Jadi dia tidak ada acceleration. So bila kita sebut constant velocity, dalam masa yang sama kalau kita nak nyatakan dia dalam sebutan acceleration, maka dia adalah zero acceleration. Faham ya? So sama dengan soalan ni.
Okay, bezanya dia adalah metal ball. Bezanya dia adalah metal ball. Tadi tu ialah ticks sebab kita pakai ticker tape. Sekarang kita pakai stroboskop. So stroboskop ni apa saja objek yang bergerak dia boleh rakam. Dalam bentuk perlahan. Jadi dia akan tunjukkan objek tu bila dia dah rakam gambar, dia akan paparkan gambar tu dalam bentuk beku lah. Freeze. Okay, now kalau you tengok tadi jarak antara setiap gambar ni sama kan? So what is the type of motion of the metal ball? Velocity constant. Kan kita bila dia tanya soalan type of motion, kita boleh bagi dalam dua sebutan. Yang pertama sebutan apa? Velocity. Yang kedua kita boleh sebut dalam acceleration. Yes. So jawapan untuk soalan A, type of motion dia ialah constant velocity atau zero acceleration. Faham? Boleh Okay, soalan yang kedua. What is the stroboscopic photograph frequency? So dia tanya what is the stroboscopic frequency. Okay. So gambar rajah ni diambil oleh mechanical stroboscope ataupun digital stroboscope? Mechanical. Yes, mechanical stroboscope. Formula untuk mechanical stroboscope ialah F equals to N. Yes. F equal to N times P. N tadi adalah number of slit. P ialah frequency rotation dia. So go back to the question. Soalan dia ada berapa slit dekat sini? 8. Yes, ada 8. Ada 8 slit. What is the frequency of the rotation? 5. Ada 5 hertz. Ada 5 rotation dia kan. Jadi kita gunakan formula F equal to N P. So apa darab apa? 8 times 5. Betul. So the answer for the frequency-nya adalah berapa? 40 Hertz. Yes. So the answer is 40 hertz. Okay? Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ini jawapan dia. Soalan B, F equal to NP. So 8 times 5. So 40 hertz. Right. Okay. Question C. What is the time interval between one image and the next? So, dia nak tahu, okay, kan setiap titik ni, okay, berapa dia punya time interval? Maksudnya, antara satu titik dengan satu titik, satu gambar ni. Okay, ni gambar A, ini gambar B. Berapa gap masa kat tengah-tengah ni untuk dia plotkan titik-titik ni? Macam mana kita nak kira? So, saya balik semula kepada ticker tape yang kita dah belajar dulu. Sebab hari tu saya lupa nak save record kita punya meeting yang sebelum ni and then I post into the YouTube kan. Saya tak post, saya tak bagi kat awak kan, betul tak? Betul tak? Saya ada bagi kat you all ke? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Saya dah bagi ke belum? Yang before this yang kita belajar topik yang sama ni. Ada. I dah post dekat you all Are you sure ada? Girls? Ada teacher. Ada. Saya Okay. Baik. Ya ke ada? Macam tak ada pula. Okay, tak apalah. Alright So sekarang ni dia nak tahu what is the time interval. So dia nak tahu antara gambar A dengan gambar B, apakah dia punya nilai masa untuk dia plot tu. So kalau you masih ingat yang kita belajar ticker tape hari tu, contoh ini kan gambar ni kan. Ingat lagi tak? Ni kita ada so kalau you tengok dekat sini dia ada how many ticks altogether? How many ticks kalau dalam gambar ni? Ada berapa dotted? 6. Betul, ada 6. Okay, so macam mana kita nak tahu berapakah masa
between the two ticks tu. Okay, masa dia pada label number 1 yang I bulat ni. Macam mana kita nak tahu? Okay, so kalau you ingat lagi, saya pernah bagi tahu you bahawa ticker tape tu dia akan brrrr kan? 50 Hz nilai dia. Betul tak? 50 Hz dia punya frekuensi. Bermakna ada 50 tick dalam masa 1 saat. Ni. Ingat lagi tak? 50 ticks in 1 second. Maknanya dia akan plot 50 dotted point in 1 second. Itu maksud 50 Hz. Okay? Jadi dia nak tahu masa untuk satu tick. Tick itu ialah number, orang nampak tak number 1 yang saya bulat tu? Jarak antara dua titik tu dia ada number 1 ni. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Nampak tak? So, kita nak tahu berapa masa yang dia ambil tu untuk satu tick tu. Satu tick tu ialah masa di antara satu dot dengan satu dot yang lain. Masa yang dia nak ambil tu. Itu dia panggil satu tick. Jadi cara dia nak kira ialah kalau 50 tick itu ialah 1 second. Boleh dengar suara saya tak? Yuhu. Dengar. Boleh. Kan tadi saya kata 50 Hz maknanya 50 tick in 1 second kan? Jadi sekarang saya nak tahu berapa nilai satu tick tu. Berapa nilai satu tick? Maksudnya berapa masa yang diambil untuk buat satu tick? Satu tick itu ialah masa di antara satu dot dengan satu dot yang lain. You faham tak maksud dia tu? You faham ke? Jadi kita nak kira, kita ambil 1 divide by 50. Sebab 50 tick satu saat. Satu tick berapa saat? Jadi 1 bahagi 50. Okay, so you dapat 0.02 second. Okay, boleh tak? Ini untuk refresh your mind. Yes, boleh. Boleh. Okay, sekejap then untuk soalan yang tadi tu, okay, soalan yang ni tadi. Okay, what is the time interval between one image and the next? So, kita dah kira tadi berapa Hz total? 40 Hz kan? 40 Hz maknanya ada 40 gambar dalam masa satu saat. Sekarang dia nak tahu between satu metal ball dengan metal ball satu lagi. Okay, so berapa masa dia? Jadi 1 divide by 40. So you dapat 0.025 second. Okay? Faham? Boleh Zura? Boleh. Zura? Boleh. Okay, so boleh Alright, now you tengok soalan C and soalan D. Okay, boleh tak you tolong selesaikan sekejap? Saya nak pergi toilet sekejap. Boleh tak? Okay, tengok dulu soalan tu. Sekejap Okay, macam mana? Boleh?
Girls? I'm back. Sorry. Can you hear my voice? Boleh. Yeah. Okay. Boleh. Alright. Jadi, boleh dapat soalan D? What is the number of image in 30 seconds? So, dia nak tahu dalam masa 30 saat. Okay, kita dapat tadi soalan C. Dalam dalam gambar rajah ni yang saya letakkan ni, antara A dengan B, dotted, gambar A dan gambar B, di tengah-tengah itu, masa dia ialah 0.025 saat. Betul? Itu ialah satu tik. Sekarang dia nak tahu, dalam masa 30 saat, dia dapat berapa tik? Macam mana nak kira? What is the number of image in 30 second? Dia nak tahu, dalam masa 30 saat ada berapa? Jadi apa kita boleh buat? Kita dapat satu dotted tu nilai dia 0.025 saat kan? So untuk 30 saat kita nak tahu ada berapa, so kita bahagikan 30 bahagi 0.025 saat so that kita dapat 1200 tik. Faham ke tak? Faham. Ya ke faham? Macam tak faham je ni. Maksudnya ada 1200 tik dalam masa 30 saat. Yes. Satu tik, maksudnya dia satu tik tu ialah satu lah. Nilai dia satu. Satu tik tu ialah kita panggil, tik itu ialah between gambar raja A dengan gambar raja B. Okay, ataupun gambar raja yang lain-lain lah. Yang di celah, di tengah-tengah gambar raja. Di tengah-tengah metabol itu kita panggil sebagai tik. Okay, jadi satu tik nilai dia 0.025 saat. Jadi untuk 30 saat ada berapa tik tu? Jadi itu yang kita bahagikan, kita dapat 1200 tik dalam masa 30 saat. Okay, dapat Okay, kemudian kalau you tengok pula, dia punya soalan bukan number of tik, dia nak tahu number of image. Okay, faham ke tak ni? Dia nak number of image. Yang kita dapat 1200 tu ialah tik. So, satu tik kat tengah-tengah ni ada berapa gambar raja dia? Gambar raja A, gambar raja B. Maksudnya ada dua gambar raja, betul? Jadi 1200 darabkan dengan 2. Jadi total image adalah 2400 image. Tengok betul-betul, fahamkan dulu. I give you 3 minutes to understand all the things. Cuba tengok. Kalau tak faham boleh tanya. Yuhu. Teacher. Yes. Maksudnya dekat dalam gambar ni, dekat yang soalan ni sebenarnya ada 1200 tik. Untuk 30 saat. Oh. Sekarang ni, you tengok soalan B, kita dapat 40 Hz, betul tak? 40 Hz. You nampak tak soalan B 40 Hz? 40 Hz bermaksud dalam masa 1 saat ada 40 tik. You kena faham maksud tik dengan image ya. Tik adalah nilai di antara dua image. Ni yang garisan yang saya garis ni. Ni. Ni yang tengah-tengah antara A dengan B ni. You nampak tak ada dua garisan ni? Ni. Ini adalah tik. You faham tak? Yang saya tandakan dengan garisan merah itu adalah tik. Image ialah ni. A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah image. Faham tak ni? Beza antara tik dengan image. Boleh faham tak? Jadi 40 Hz bermakna 40 tik dalam masa 1 saat. Boleh faham tak? 40 tik itu yang garisan merah tu, yang panjang merah ni, garisan merah tu. Itu ada 40 dalam masa 1 saat. Sekarang ni dia tanya, berapa tik? Dia nak tahu berapa image tapi kita kena cari tik dulu. Berapa tik dalam masa 30 saat? Soalan D tanya 30 saat kan?
Betul tak? Nilai untuk satu tik 0.025 saat. So kalau untuk 30 saat, kita nak tahu berapa tik kita dapat? 1,200. Betul tak dapat 1,200 tik? Setuju ke tak setuju? Betul. Ke kena darab dengan 30? Kena bahagi ke kena darab? Bahagi. Kita tengok betul-betul. Bahagi. Sebab 0.025 saat tu untuk satu tik. Betul? Dia nak 30 saat berapa tik? Jadi kita bahagikan 30 saat dengan 0.025, kita dapat 1,200 tik. Sekali lagi saya bagi tahu, tik tu ialah garisan tegak yang saya garis ni. Ini ialah tik. So untuk satu tik ada berapa gambar? Sebab dia berada di tengah-tengah antara image A dengan image B. Betul tak? Maknanya satu tik ada dua image. Jadi dia soalan D ni dia tanya number of image. Bukan number of tick. That's why saya darabkan dengan 2. That's why saya darab dengan 2. So dia dapat 2,400 images. Yes, anything? Nak tanya apa? So maksudnya 1,200 darab 2 tu 1,200 tik darab dengan 2 image. Ya, sebab satu tik dia melibatkan 2 image. You nampak tak? Satu tik kat tengah-tengah kan? Image A dengan image B, tengah-tengah tu ialah satu tik. Faham tak? Okay, faham. Jadi satu tik dia akan menghasilkan 2 image. Okay? Sekarang yang you dapat ialah 1,200 tik. Soalan tanya bukan tik. Soalan tanya ialah image in 30 second. Faham? That's why you kena darabkan dengan 2. Okay? Boleh? Boleh. So kita dapat 2,400 images. Okay? Baik. Soalan E. Calculate the average velocity of the metal ball. So dia nak tahu velocity. Okay. So soalan ni nak kira velocity, formula velocity is displacement over time. Okay, jadi dia bagi dalam gambar ni jarak antara image dia keseluruhannya ada 24 cm. Okay, so 24 cm divide by time. So time tu kita ada 6 tik, betul? 6 tik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 ticks in the diagram. So satu tick nilai dia 0.025 saat. So total masa dia ialah 6 darab 0.025. So you selesaikan untuk E yang ini. So you dapat 160 cm per second. Boleh? Boleh? Ada soalan nak tanya? Is that clear? Is it clear so far? Clear. Okay. Betul ni. Adeline mana Adeline? Adeline, are you okay? Okay. Hana Humaira okay? Alright. Okay, good Okay. So boleh ya. Dia agak confusing sikit, tapi you kena compare between text and image. Itu je. You boleh compare dan tak ada masalah. Alright. So can I move to next slide? Okay, settle yang ni ya. I move to next slide Okay. So ni. Now you tengok soalan ni pula. Boleh nampak tak? Okay. So yang ini pun sama gambar rajah stroboskopik juga. Okay. The following figure shows a stroboscopic photograph to show the object strolling down an inclined plane. Jadi maknanya objek tu berada di atas plane. Maksudnya dia berada dekat atas ni. Ini kedudukan asal dia. Okay, itu kedudukan asal dia. Then dia turun ke bawah. Maksudnya dia jatuh ke bawah macam ni. Meluncur menuruni inclined plane tu. So dia kata the photographic figure shows a stroboscopic photograph shows a trolley down an inclined plane.
So the photograph is taken by using camera and electronic stroboscope which produce 20 flashes per second. Okay, yang menghasilkan 20 gambar rajah. 20 flash dalam masa sesaat. Okay, now what is the motion of the trolley? Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? What is the type of motion? Macam mana tu? Velocity decrease uniformly. Velocity decrease. So you tengok jarak dia semakin jauh ke semakin dekat sewaktu dia menuruni? Menuruni incline plane. Jauh. Makin jauh maksudnya dia makin laju ke makin perlahan? Makin Laju. Makin laju. Jadi apa kita nak kata? Okay, you tengok gambar tu, dia punya pertambahan jarak tu adakah constantly increasing ataupun dia bertambah secara rawak? Bertambah. Ya, bertambah secara seragam atau bertambah secara rawak? Seragam. Seragam betul? 4, Seragam. 11, 16, 20 Seragam. betul? Jadi you boleh jawab velocity increases uniformly. Boleh? Boleh. Velocity increases uniformly. Okay, bila increases uniformly, maknanya acceleration dia constant. Kan saya kata dia boleh jawab dalam dua, satu velocity, satu lagi acceleration. So bila velocity increases uniformly, maka acceleration dia adalah constant. Boleh tak? Kalau velocity constant, acceleration dia zero. Kalau velocity increases uniformly, acceleration dia constant. Okay, ni ramai yang kejap masuk, kejap keluar ni kenapa ni? Kejap left, kejap masuk. Sri Irina, why you left? Okay, yuhu, boleh dengar? Boleh. Okay, dapat Apa dia type of motion of the trolley tadi? Velocity increases uniformly. Yes, very good. Okay, now soalan B. What is the stroboscopic photograph frequency? Dia pakai electronic stroboscope kan? So dia tulis kat sini produce 20 flashes per second. So kalau untuk digital stroboscope, tadi saya kata apa? Digital stroboscope kita nak kira dia punya frekuensi is frekuensi flashes, betul? Yes. Frekuensi flashes dia kan? Yes. Jadi maknanya berapa tu frekuensi flashes dia? 20. 20. Dia bagi ialah 20 flashes, betul? So maknanya 20 Hz. So the answer for B is 20 Hz. Dapat? Dapat. 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 Yang respon cuba 3 ekor ni aja. Arisa Sofia, Adelina, Hana Umaira. Yang lain semua membisu 1000 bahasa. Nurul Izzati. I want to hear your voice. Nurul Izzati. Yes. Tengok. Dia ada. Nasib baik ada. Ingatkan dia dekat situ, betul dia pergi masak pula kat dapur. Siapa yang nakal ya? Ya, teacher. Ada. Very good. Dini? Ada teacher. Dini Batrisha. Ada. Afrina? Saya. Very good. Siapa lagi ni? Aisyah Husnil apa ni? Siti Aisyah. Ya, saya cikgu. Okay. I just want to check whether you are still here or missing somewhere. Okay, boleh? Alright, now see. What is the time interval between one image and the next? Dia nak time interval itu ialah ticks. Kita dah kira tadi berapa frekuensi untuk stroboskop ini? 20 Hz kan? So now dia tanya tick between one image and the next. So maknanya macam mana kita nak kira? Tengok jawapan saya. 1/20. 1/20. Yes, 1/20. Okay, very good my Alisha, 20.
So 1/20 ya. So you dapat untuk one take tu dekat mana? Ni yang ini one take, this one one take, this one one take, one take, one take. Nampak? Itu. Dia nak tahu masa di antara dua image tu. Itu dipanggil time interval ataupun ticks. T-I-C-K. T-I-C-K. Ticks. Ticks tu ialah time interval. Okay. So 1 divide by 20. So you dapat 0.05 second. Okay. Dapat ya? Okay. Next. Soalan D. Calculate the initial velocity, the final velocity and the acceleration. Okay. So initial velocity maknanya kita kira di awal pergerakan ataupun di akhir pergerakan. Awal pergerakan bermakna di atas ataupun di bawah. Di bawah plane tu. Plane tu kan cerun. Okey, saya labelkan bahagian A atau bahagian B. Mana? Bahagian A atau bahagian B? Yes. Bahagian A. So bahagian A itu kita consider sebagai initial velocity. So bahagian B kita consider sebagai final velocity. Jadi kalau you tengok balik, saya padam sini sebab tak nampak berapa jarak dia. Okay. So kawasan A itu berapa dia punya jarak antara image dia? Untuk mendapatkan sebab velocity, formula dia ialah displacement over time. Betul? Yuhu! Betul kan? Jadi, so untuk bahagian yang dekat atas tu, kita akan ambil bahagian yang ni. Saya tanda warna yang you senang nampak sikit. Okay, saya ambil warna hijau. Okay. So bahagian yang ini. Itu adalah kita nak kira dia punya initial velocity. So untuk kira velocity, mesti tahu displacement dia. Dia bagi berapa jarak antara dua image tu? 4. 4. So 4 millimeter. Initial 4 mm. Lepas tu divide by, okay, satu tick itu berapa saat? 0.05, betul? So 4 divide by 0.05, you dapat 80 mm per second. Faham? Faham tak? Ni saya terbalik bukan U ni. Faham. Dia bukan V, dia adalah U. Saya betulkan ni. Ni ialah U. Kalau you tengok jawapan saya ni, ini ialah U. U ini ialah V dia. Okay. Faham tak? So, 80 mm per second. So, untuk soalan yang kedua, final velocity. Kita ambil bahagian yang mana final velocity tu? B. Kita ambil bahagian B, iaitu yang ini. Yang saya bulatkan dengan warna hijau ni. Okay, nampak? So distance divide by time. Betul? So berapa distance dia? Berapa displacement dia? 20. 20 millimeter divide by masa untuk satu tick sebab dia hanya melibatkan satu tick sahaja. So 0.05. So that you dapat 400 millimeter per second. Okay? So 400 mm per second. So you dapatlah initial velocity dia, final velocity dia. Okay? Boleh ya? Okay, now soalan terakhir kita nak kena kira acceleration. So formula acceleration, final velocity minus initial velocity. Jadi macam nak kira? Ni saya padam, salah tadi, salah Sekejap. Okay, so macam mana nak kira kalau kita nak kira acceleration? Apa perlu saya tulis dalam ni? Final tolak initial. Berapa tu? Final tolak initial berapa? Final is 400 kan? 400 minus 80 divide by, okay, divide by, okay, masa untuk pengiraan acceleration, how many ticks semua sekali yang ada dalam gambar ni?
Kita ada berapa tick? 4. 1, 2, Five. 3, 4, 5. Ada 5 Five. betul? So 5 kena tolak 1. Darab dengan 1 tick ialah 0.05. Okay. So untuk pengiraan acceleration memang you kena tolakkan dengan 1. So bilangan tick you tolak dengan 1 jadi 4 Jadi kirakan berapa? 400 minus 80. 400 minus 80 divide by 4 times 0.05. So kita dapat berapa? 16. 1,600. 1600 meter per, is it meter? No, it is millimeter per second per second. Millimeter per second per second. Sebab unit dia bagi sini ialah millimeter. So millimeter, is it millimeter per second? Macam betul ke salah ni? Ke kena tukar? Sekejap. Sebab dia millimeter kan? Acceleration ni mesti, oh boleh. Millimeter per second, tak ada masalah, boleh. Boleh ya? Kalau you nak tukar kepada meter, maknanya milli tu you kena hilangkan lah. Ni kalau saya jawab dalam bentuk millimeter per second, maknanya 1600 millimeter per second. Okay, boleh? So far, any question? Boleh. Boleh faham ya? Alright. Boleh. Now, kita tengok linear equation. Linear equation ni pun adalah satu persamaan yang, yes, my Alisha, kenapa? Per second, betul? Unit untuk acceleration is meter per second. S negative 2, darling. My Alisha, dia tulis dekat notes. Okay? My Alisha, kalau okay, kata okay, My Alisha, you tak boleh voice out You punya mikrofon rosak ke, My Alisha? Okay ya? So unit untuk acceleration tu ialah meter per second. So dalam soalan tadi kita gunakan millimeter per second lah. So kita guna mm, S-nya negative 2. Okay, so linear equation. Yang ini pun sama ni pun sangat-sangat penting. Linear equation you kena hafal ada 4. Adik dia bising. It's okay Mai. As long as you can hear me. Okay, linear equation you ada 4 formula. So normally dia ada diberi dalam senarai rumus dekat soalan depan tu. Okay, so ada 4 soal linear equation, ada 4 formula. Yang pertama kita ada V equal to U plus AT. Ni you kena hafal Lebih baik you hafal lah. Tapi sebenarnya dia ada dalam senarai formula yang dekat muka surat depan soalan. Kan kalau booklet soalan tu, dekat depan dia tu dia ada bagi formula kan. So formula ni ada dekat situ. Tapi it's better for you to memorize all these formulas. Okay, so number 1, formula pertama V equal to U plus AT. V adalah simbol untuk final velocity. U adalah inertial velocity. A adalah acceleration, T adalah time. Boleh tak? Bila you nampak V maknanya final velocity. U apa U? Initial. Afrina, U apa? Adeline, U apa? Initial. Yes, inertial apa? Initial velocity. Inertial velocity ialah U. V? Adeline? Final. Yes, Final. Trisha. Final velocity. What about A? A apa Izzati? Acceleration. Acceleration. T? Time. Okay, so formula pertama V equal to U plus AT. Number 2, V squared equal to U squared plus 2AS. S apa S? S apa S? Displacement. Yes, very good Arisa. Displacement. Adelina pun. Okay. So displacement. Alright. So boleh ya? So kita ada formula yang ketiga. S equal to half. Ni apa benda ni? Salah ni. Sekejap saya padam sikit. Okay. S equal to half U plus V darabkan dengan T. Ini formula yang ketiga Okay, next kita ada formula yang keempat. S equal to UT. UT plus half AT squared. Okay, so ada 4 formula yang you kena tahu.
Okay, so penggunaan linear equation ni ialah kita nak gunakan untuk menyelesaikan soalan pengiraan. Contoh, dia bagi velocity, dia bagi u, dia bagi t. Dia suruh you kira acceleration. So that you kena guna formula number 1. Formula number 1 sebab dia bagi nilai v, dia bagi nilai u, dia bagi nilai t. Dia tanya nak cari nilai a. So, you tengok based on the information given, formula yang sesuai ialah formula number 1. So, you pakailah formula number 1 tu untuk selesaikan soalan. Faham? Okay, now kita tengok soalan example 10. Okay, macam mana kita nak pilih mana satu formula yang sesuai? So, kita ada 4 formula kan? So, first kali you kena list out all the information given. Yang ada dalam soalan, you kena list out dulu. Okay, now, what is the information given in the question? A car accelerate from rest to 25 meter per second in 4 seconds. Apa maklumat yang dia bagi dalam soalan? Initial. Initial V dengan U. Final Apa tu? From Time rest dengan to. Okay, so 25 meter per second ni ialah V. Sebab dia kata from rest. Perkataan rest merujuk kepada daripada keadaan rehat. Maknanya dia sebelum tu dia dalam keadaan berhenti. Barulah dia bergerak. So, maklumat yang dia bagi 25 meter per second ni merujuk kepada final velocity dia. So that I list down here V equal to 25 meter per second. Okay, from rest is the hidden information. Sometimes the question dia tak akan bagi maklumat secara direct. You must know to find the hidden information in the question. So antara tips ataupun antara hints yang dia bagi adalah perkataan macam ni lah. From rest, from stationary. Itu bermaksud U dia adalah berapa? 0. 0. Pandai. U dia adalah 0. Okey, apa lagi maklumat yang dia bagi? Time. So, T equal to 4 second. Okey? So, untuk apa dia suruh cari apa? Acceleration. So, dia suruh cari A sama dengan berapa? Okay, dia minta you cari A sama dengan berapa. Okay, so yang penting sekarang ni untuk kita gunakan formula, you kena pastikan maklumat yang ada nilai mesti tidak kurang daripada 3. Sekarang ada tak 3 maklumat yang ada nilai? Ada. Katalah you dapat maklumat tu kurang daripada 3. You dapat 2 maklumat saja. Maknanya tak cukup untuk you masukkan dalam formula yang 4 tadi tu. You kena cari sampai you dapat minimum 3 nilai. Maklumat tu mesti ada 3 yang ada nilai. Baru you boleh selesaikan. So macam mana nak cari andai kata tak cukup maklumat. You dapat 2 saja maklumat. Itu yang saya kata tadi ada hidden information. So you kena tahu macam mana nak cari maklumat yang hidden dalam soalan tu. Okay, now you tengok sini. Formula apa yang sesuai? V, U, T dan A. Which one? 1. Yes, formula number 1. So, V equal to U plus A, T. Betul? So, gantikan sahaja nilai. 25 equal to U is 0 plus A dia kita tak tahu. T dia adalah 4. So you will get A equal to berapa? 6.25. Yes. 6.25 meter per second per second. Okay? Faham? Is it clear? Okay, very good. Okay, next. Okay, a bus accelerate uniformly along a straight line from a velocity 20 meter per second until 30 meter per second in 5 seconds.
A, calculate the acceleration. B, the total displacement traveled by the bus. Macam mana tu? Saya dah bagi dah tu cara nak kira dia. Cuba faham dulu. A bus accelerate uniformly along a straight line from a velocity 20 meter per second. So 20 meter per second tu ialah nilai apa? Inertial. Okay, you tengok pada B ni saya tulis situ. Inertial. Betul? U dia ialah 20 meter per second. Betul? What about 30 meter per second? Final. Yes. Final dia adalah V equal to 30 meter per second. Betul? Okay. Now acceleration kita boleh cari tak? Okay, sekarang ni kita buat list out, kita tak dapat A, kita tak dapat S. Betul tak? Tak ada sebab maklumat yang dia bagi hanya ada dua saja, U dengan V. Oh, T pun ada T pun ada. T dia bagi 5 second. Jadi formula apa kita nak pakai ni? Sekejap saya padam sekejap. Kita akan pakai formula apa? Formula pertama. Ya, betul. Formula pertama. Very good. So, V sama dengan U plus A T. So, V tadi nilai dia ialah 30, betul? Sama dengan U ialah 20 plus A darab dengan 5. So, berapa you dapat nilai A? Berapa dapat nilai A? Yes, you dapat 2 meter per second. So, kita dapat selesaikan soalan A. Okay, soalan B, total displacement. So, displacement, simbol dia adalah S. So, dia nak tahu nilai S. Betul? Betul tak? Total displacement, simbol dia nilai S kan? Jadi, maklumat daripada acceleration yang kita dah dapat tadi, kita boleh masukkan dalam soalan B ni. So, A dia kita dapat 2 meter per second. So, cukup tak maklumat kita? 3. Cukup tak 3 maklumat tu? Cukup. Okey, untuk cari nilai S. So, kita ada maklumat U, kita ada maklumat V, kita ada maklumat A, kita nak cari S. So, kita akan pakai formula yang mana? Kita ada maklumat V, kita ada maklumat U, kita ada maklumat A. Kita nak cari nilai S. Formula mana kita nak pakai? Second. Formula yang kedua. Formula yang kedua. Okay, so kita gunakan formula yang kedua. So kita gantikan nilai V squared equal to U squared plus 2AS. Masukkan dalam formula. Berapakah nilai S? Tolong kirakan. 30 squared minus 20 squared divide by 4. Berapa? Berapa? Is it 1 to 5? 1 to 5. Yes, 1 to 5 meter. Faham? Ada soalan siapa? Teacher, kalau guna yang 3 pun boleh kan teacher? 3. Boleh juga? Cuba you tengok, dapat tak jawapan? Dapat. Dia akan dapat jawapan yang sama juga. Kalau formula 4 boleh pakai tak? UT plus half AT squared. Rasa pun boleh juga tu. Sebab kita ada maklumat U, kita ada maklumat T. Kita ada maklumat A. Kira-kira dapat tak? UT plus half AT squared untuk S. Ada sesiapa tolong kirakan yang guna formula nombor 4? Yuhu. Dengar ke tak suara saya ni? Dapat sama. Dapat sama? Kan? Sama. Okay? So tak kisah which formula you pakai as long as dia ada dia punya info tu boleh masuk dalam soalan. Okay baik. Alright. Ni soalan yang terakhir before we finish our class. A construction worker accidentally knocks a brick from a building so that it falls in 4 seconds to the ground. Calculate the velocity of the brick as hit the ground. So soalan A ini dia nak tahu U ke dia nak tahu V?
U. A. Are you sure dia nak tahu U? V. Dia nak tahu V. So this one dia nak tahu V. The distance falling of brick itu ialah apa? S. Yes, S. Okay. So kalau saya lukis balik gambar rajak, what happened to the bricks? So actually, okay, this is the brick. Betul? So this is the brick. So the brick jatuh ke bawah. Kat sini. Betul. This is the ground. So kita nak tahu V dekat sini berapa. Betul tak? Dia nak tahu V dia berapa. Kemudian dia nak tahu berapa jarak sini ke sini. S. Betul? Betul tak? Jadi apa maklumat yang kita ada sekarang? So far. Yang you tengok directly boleh dapat daripada soalan ialah apa? T. Time. Yes. T saja for second. Habis macam mana nak selesaikan? Dapat U. Macam nak dapat U? Ada satu je maklumat, tak cukup. Mesti ada berapa maklumat? U tu kosong. Mesti ada 3. Okay. Hidden information macam mana kita nak cari? Objek ini sebelum dia jatuh ke bawah, nilai U dia berapa? Zero. That is the hidden information. That is the hidden information. Dia tak ada cakap dalam ni kan? Tapi you kena tahulah. Sebelum dia jatuh, mesti nilai U dia ialah kosong. Faham? Okay. Now, untuk objek dari atas jatuh ke bawah, nilai A dia adalah constant. Sebab objek yang jatuh dari atas ke bawah, dia ditarik oleh siapa? Gravity. Berapa nilai tarikan graviti? 10. Jadi nilai pecutan objek yang jatuh dari atas ke bawah, nilai dia adalah 10. Ini pun sama juga. Hidden information. Jadi you kena tahu kalau dia kata objek itu dari atas jatuh ke bawah, secara automatik you kena letak nilai A dia ialah 10. Faham? Itu ialah hidden information dia. Sekarang kita dah cukup belum maklumat? Dah cukup belum maklumat? Ya. Boleh tak you cari nilai A? Nilai A. Nilai soalan A. V. Dia nak tahu V kan? So guna formula apa? First. Number first. First kan? Formula first kan? Okay, so untuk soalan A, kita boleh selesaikan. Selesaikan. So kita ambil A, kita gunakan V equal to U plus AT. So kita dapat maklumat V kita tak tahu, U kita ada kosong betul? Plus A berapa? 10 betul? T berapa? 4. So V you dapat 40 meter per second. Mana? Sorry. 40 meter per second. Salah. 40 meter per second. Okay? Faham? Yuhu. Faham. Okay, very good. Okay, soalan B. Soalan B, dia minta you cari nilai S. So, nak cari nilai S, kena pakai formula S. So, formula S, apa yang sesuai? Kita ada maklumat V, kita ada maklumat U, kita ada maklumat A, kita ada maklumat T. Mana yang sesuai? 2 and 3. Mana satu? Boleh. 3 boleh pakai? 4 pun boleh pakai? Boleh. 3 boleh pakai? 4 pun boleh pakai, betul? 3. Okay, cuba kita pakai yang 3. So kita pakai 3. S sama dengan setengah U plus V darab T. Okay, berapa U dapat? Setengah U dia kosong kan? Plus V berapa? 40. V kita dapat 40, betul. T kita dapat apa tadi? 4. Kita dapat apa? 80 meter. Berapa? 80. 80. Is it 80 meter
meter ni. Betul? Betul. Meter? Betul? Okay. Cuba guna formula number 4. Dapat tak kalau formula number 4? Ya, Padam. Formula number 4 dapat tak? Kalau kita gunakan formula number 4. Tolong kira. Dapat. Formula number 4 apa tadi? S sama dengan? Dapat. Formula number 4 ialah UT plus half AT squared kan? So U tadi berapa? Kosong kan? Darab dengan 4 betul? Okay, tambah dengan setengah A kita dapat berapa? 10 kan? Okay, T kita dapat 4 kuasa 2. You selesaikan dapat sama? S dia? Dapat. Alright. So Dapat. S dia dapat 80 meter. Okay? Faham? Faham. Okay. So itu saja untuk hari ni. So nanti kalau ada apa-apa, you cuba untuk tutorial. Okay? So tutorial tu dah boleh hantar lah. Sebab hari tu kita tak habis lagi kan. So now dah habis untuk tajuk ni. So you boleh buat tutorial tu. Okay? Untuk tutorial 1. Alright?